ribu orang rakyat. Kita untuk menggubal dasar pelan transformasi kerajaan kita. Pada saya, ini inovasi demokrasi, sebahagian daripada proses transformasi untuk melahirkan budaya politik baru yang lebih sihat dan segar, sebagaimana yang kita adakan dalam majlis pada malam ini. Terima kasih barisan ahli panel yang telah selesai dalam segmen yang kedua. Dan sekarang ini saya akan buka ruang ini untuk soal jawab bersama penonton. Maksudnya, saya hanya akan menerima 6 soalan sahaja. Sebab kita tidak ada masa. Kerana selepas itu kita akan beri peluang kepada ahli panel untuk menggolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya jangan tadi. Saya akan bagi peraturan dia dulu. Yang pertama, saya mohon ya, penonton yang bertanya supaya jangan sentuh isu sensitif yang berlawanan dengan undang-undang. Yang kedua, jangan sentuh isu pribadi yang boleh mengaibkan mana-mana pemimpin. Yang ketiga, jangan lempar tuduhan dan dakwaan tanpa bukti. Yang keempat, jangan sentuh kes-kes dalam perbicaraan yang boleh dianggap sebagai prejudis. Ya, saya harap soalan-soalan itu dapat ditanya secara berhemah supaya ahli panel kita di atas yang bijaksana ini boleh menjawabnya dengan baik. Ya, dengan segala hormatnya saya persilakan saudara yang hendak bertanya dengan menyatakan nama dan dari mana berasal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muhammad daripada Pasir Putih, Kelantan. Soalan saya di sini, saya mau izin daripada moderator untuk tanya 2 soalan sebab khusus kepada YB Saifuddin Nasution dan juga YB Datuk Saifuddin. Soalan yang pertama berkaitan dengan perubahan yang berlaku di Tunisia yang mana Parti Islam menang selepas jatuhnya Zain Abidin, dan juga di Mesir selepas kejatuhan Hosni Mubarak, Parti Ikhwanul Muslimin menang, yang mana mempunyai sisi yang sama dengan Malaysia kita. Walaupun ramai di kalangan pemimpin-pemimpin negara mengatakan tidak sama suasana dan juga budaya politik di negara kita. Sebagai contoh, pemimpin Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi dan juga Zain Abidin memimpin terlalu lama di negara-negara mereka. Tetapi di negara kita persamaannya bukan pada individu, tetapi pada parti politik yang memimpin negara kita. Sebagai contoh, Parti UMNO merupakan parti yang paling lama memimpin kerajaan di dunia pada hari ini. Saya rasa sisi ini mesti memberi suatu titik harapan berdasar kepada pergerakan politik hari ini. Namun begitu, saya merasakan cukup khawatir, terutama di negeri Kelantan. Kemungkinan besar berlaku kekurangan kerusi bagi PAS terutamanya. Sebab sebagai contoh, kita melihat pada statistik yang berlaku selepas PAS mengambil alih negeri Kelantan selepas 1990. Sebagai contoh, saya katakan 98, 99, PAS mendapat kerusi yang cukup banyak. Pada tahun 2004, PAS sedikit menjuna sehingga sampai 2 kerusi. Bahkan pernah ada 1 kerusi selepas pilihan raya Pangkalan Pasir. Kemudian saya nak tanya pandangan berdasar pada fakta-fakta yang saya berikan. Kemudian 2004 BN mendapat yang begitu. 2008 PAS mendapat kursi yang sungguh banyak. Tetapi 2000 soalannya ya. Yang akan datang ini, adakah akan berlaku perkara yang sama? PAS akan kekurangan kursi sebagaimana pergerakan statistik yang terdapat dalam pilihan raya umum. Dan yang kedua, apakah faktor generasi yang lahir selepas pemerintahan PAS yang dapat mengundi pilihan raya akan datang akan memberi penyumbang yang cukup besar kepada parti PAS dalam negeri Kelantan ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Izani bin Saleh daripada Pasir Mas. Soalan saya pertamanya, kepada siapa ditujukan itu? Cuma selain pada pro sepada YB Datuk Saudara saya tak silap, lain tak apa. Soalan pertama, kalau kita semaya ada kiblat. Baik, kita semaya ada kiblat. Baik. Lepas tu pula, apakah kiblat satu Malaysia ni? Yang kedua, tadi saya dengar negara kita disebut sebagai top 10. Ia dimaksudkan top 10 itu, apakah maksud top 10 dalam era satu Malaysia lah ni? 3. Saya nak tahu, ni saya nak tunjuk kepada YB Saifuddin, ada sahabat saya. Siapa peronde asing yang disebut sebagai
apa namanya transformasi satu Malaysia tu. Dan yang terakhirnya, soalan terakhir, kenapa Profesor Zainal Keling diberi gelaran profesor, sedangkan dia kata negara Malaysia tidak pernah dijajah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas 4 soalan tersebut yang ditanya terus secara ringkas, tepat dan padat. Saya tanya sebelah sini pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dikasihi moderator, ahli panel sekalian. Jadi sebelum saya tanya, saya nak dari mana, Cik? Saya Muhammad Rusdi Ajawi daripada Pasir Tumbuh. Okey. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Menteri Pengajian Tinggi lah. Oleh kerana sejauh wacana pada malam ini, dia di antara orang yang sebut mengenai demokrasi. Walaupun sepatah kata sememangnya cukup menyentuh hati saya. Jadi untuk itu saya nak bagi tahu kepada Datuk Menteri Pengajian Tinggi, saya sebenarnya saya orang PAS. Saya orang PAS. Jadi saya mungkin sebagai mewakili orang PAS semua lah. Kerana saya kepada demokrasi, kepada keadilan lah, maka kita ikut demokrasi. Jadi kalau tengok pada kejahatan UMNO-nya, sebenarnya kita tidak ikut demokrasi dah. Jadi sebelum daripada soalan saya sebenarnya ringkas ya. Oleh kerana soalan ringkas pun kena ada pembayar juga. Pasal kalau tidak ada pembayar, jawapan dia akan jadi gial lain. Dia akan jadi lagi alah lain. Jadi kita nak tengok kedudukan PRU 13 ni BA lagi ke ataupun PR. Jadi bagi sayanya dalam habak ni kita ada penanda aras dia ataupun dalam bahasa lain alamat. Kalau orang nak mati, kita ada tanda alamat nak mati. Tak boleh lari dia benda ni, ada penanda arah dia. Kemudian dari segi agamanya, penanda arah jatuhnya sesuatu kuasa itu ialah kejahatan. Kemudian kejahatan yang berlaku dalam masyarakat kita lah ni bukan setakat melibatkan jasmani, bahkan sampai ke rohani lah. Punah akidah nah masyarakat orang Islam lah ni. Tak apa Ji, soalannya apa Ji? Ringkas ya sikit pasal tak sampai soalannya. Tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit lah. Jadi dalam diri kita ada amarah. Dalam diri kita ada nafsu amarah yang senantiasa mendorong kepada kejahatan. Luar kita pula ada iblis syaitan. Iblis syaitan ni daripada jin dan juga manusia yang merangsang manusia tu jadi jahat. Maka saya nak ambil mengenai banyak-banyak kejahatan yang berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Tak habis nak cerita sebenarnya. Saya nak ambil yang terbaru mengenai angka anak luar nikah 152,182 orang bermula 2008 sampai ke 2010. Masa singkat doa, maknanya saya cuba kekelik, dia tubik dalam masa 6 minit setengah sore. Tu dari segi anak luar nikah. Lepas tu kalau kita pergi kepada permasalahan zina, pasal zina ni bukan setakat suka sama suka, rogo pun ada, pusat pelacuran pun ada. Bermaknanya dalam satu saat dalam dunia masa kita lah ni berlaku zina mungkin beratus-ratus kali dalam sesaat. Ni jadi soalan sayanya, soalan saya oleh kerana berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya kena baca dulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka itu, jangan kamu buat rosak di atas muka bumi, maka jenis makhluk rosak ni dia jawab, aku tak buat rosak, aku buat benda molek. Dan sebanyak mana yang makna dia antara banyak-banyak dalam wacana pada malam ni, benda saya boleh takaknya dalam keadaan banyak-banyak benda jahat ni kita boleh kecek, kita buat lagi poin lagi. Kita ada masjid, kita buat musabakah, kita ada pusat pengajian tinggi. Kita boleh kecek benda-benda lagu ni. Jadi soalan sayanya bila saya baca sini, soalan sayanya, adakah dengan angka anak luar nikah, hak didaftar, hak tak daftar tu belah nak kena lagi.
Belana kok nak lagi hak tu daftar. Adakah anak apa ni di luar nikah dia juga berlakunya perzinaan yang orang panggil sudah meluah lah ni tidak ada kaitan dengan UMNO. Sedangkan kita tengok siaran TV duk panggil orang supaya berzina, wala taqrabuz zina, taklif zina. Macam-macam siaran lah ni. Jadi adakah tidak ada soalan sayanya, adakah perkara kejahatan yang berlaku dalam masa sekarang ni tidak ada kaitan dengan UMNO? Okey. Satu soalan. Yang kedua, soalan sayanya, adakah firman Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat-sifat pada UMNO tu sendiri? Takut ada masuk dalam ayat ni juga. Dan soalan saya kepada YB Saifuddin dan juga mungkin kepada Profesor Abu Asad kita, adakah segala macam jenayah ini bukan rangsangan yang datang daripada UMNO? Dan adakah ini bukan sebagai penanda aras dia juga bahawa alamat bahawa UMNO ni akan berkubur pada PRU ke-13 ni diganti oleh PR. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazimah binti Khalifah, kawan kepada Profesor Agus tu. Hei, dari mana ni? Daripada baca. Sekolah Hamzah dulu sekali. Okey, soalan saya ni wakil kepada Muslimat Negeri Kelantan. Kecik kok Kelantan sebenarnya tak? Tak apa, semua ahli panel boleh faham. Ya, insyaAllah. Jadi saya tuju kepada Profesor Saifuddin Abdullah. Dan Profesor tu yang dekat dengan YB Saifuddin Nasution tu. Okey, teruskan. Sebab dia teruskan. Sebab dia kata saat ni, tadi dia kata Najib royak boleh bersuara dan boleh tegur kepada pemimpin UMNO. Dia kata tadi lah. Dan Najib pun telah bercakap dalam pemimpin UMNO, lagu tu boleh tegur dah kata deh. Kita boleh tegur, boleh royak baca Profesor Abu Asad kata tadi. Dah. Kalau tak kena tegur. Pasal Rasulullah pun tegur juga. Tapi bila kita tegur Ustaz Rizak tu, yang dengan lembu dia tu, dia kata fitnah bagian ni. Lagu mana nak royak di atas itu? Okey, royak dengar fakta cukup, dengar semua cukup berlaku. Dah. Dan yang kedua saya nak royak juga tu. Teteh cicing bini. Tak apa. Soalannya apa soalannya? Soalannya dia kata bagai tu bukan bagai dia, orang bui. Okey. Faham dah. Soalan tu boleh gigak dah. Puas dah tak? Tak, sebabnya kita nak jawab sebab dia kata bini Rosmah kata puteri kena turun. Kena Tok Siri ada fitnah yang dibuat oleh parti pembangkang. Okey. Cukup dah. Ada lagi soalan? Lagi banyak soalan. Soalan aja. Soalannya sebab saya nak tujuan tu saat ni kan. Berkena royak molek lah, hak cicing. Okey. Itu nasihat dah tu. Bukan nasihat. Nanti lagi. Soalan. Soalannya Kena soalan tu kena ikut garis panduan anak saya bagi tadi. Ya. Soalannya macam manakah nak dia kata suruh bersuara tapi tak boleh bersuara. Okeylah tu. Ya, sebab dia kata tu boleh bersuara tapi tak boleh bersuara. Di manakah negara demokrasi yang dikatakan demokrasi? Okey. Yang ketiga. Bola orang lain pula. Yang ketiga saya nak ayat gini. Janganlah kerana sekolah sekali sampai 3 soalan gomo sekaligus. Okey dulu. Tak nanti. Okey, soalan saja. Soalan. Yang keduanya, adakah di negara luar ada UMNO? Dia kata UMNO membela nasib